欢迎收看和收听这一期的疯人馆。经过了2年多的疫情，疯人馆终于回来，来到了面对面的这个访谈。那么这一期的访谈，或者是这一个系列的访谈，将会非常特别，因为我会陆陆续续邀请来自伊党 PAS 的领导层来谈一谈，到底伊斯兰、到底伊党还有华视关注的课题有什么样的一个联系。而今天第一期的伊党的这个访谈，它的名字呢叫做敢敢问伊党答。那么今天这一期我们邀请的是来自吉兰丹的副州务大臣 Datuk Nik Muhammad Amar. Selamat datang YB Datuk Nik Muhammad Amar, Timbalan Menteri Besar Kelantan merangkap Naib Presiden PAS ke program FRG, iaitu singkatan bagi Fong Ren Guan. Dan nama saya Lam Chi Feng, boleh panggil saya Lam. Selamat datang. Terima kasih Assalamualaikum. Okey, mulai minggu ini saya akan mengadakan satu siri wawancara bersama pimpinan PAS dan siri ini diberi nama Terus Terang Bersama PAS. Dalam bahasa Mandarin berbunyi Gan Gan Wen Yi Dang Da. Dan siri Terus Terang Bersama PAS ini bertujuan pertama, menjelaskan isu-isu yang menghantui jiwa dan mengelirukan masyarakat Cina. Yang kedua, menyampaikan pandangan dan pendirian dari PAS secara terus kepada masyarakat Cina. Dan ketiga, membolehkan PAS memahami lebih lanjut tentang isu-isu berkaitan dengan masyarakat Cina. Dan tajuk siri pertama adalah menyelusuri 32 tahun Kelantan di bawah PAS. Okey, kita terus kepada soalan pertama. Datuk, PAS telah memerintah Kelantan selama 32 tahun, lebih daripada satu generasi. Apakah rahsia PAS mampu memerintah Kelantan selama sekian lama ini, memandangkan pengaruh UMNO merupakan kerajaan persekutuan sekian lama sehingga 2018 sebelum PRU ke-14. Jadi, apakah kelebihan PAS berbanding dengan UMNO? Terima kasih Mr. Lam. Pada pandangan saya, secara ringkas saya sebut, pertama ialah kerana dasar perjuangan PAS, iaitu yang meletakkan Islam sebagai dasar dan Islam sebagai matlamat. Dan kebetulan sifat masyarakat yang ada di Kelantan itu, yang mana hampir 99% adalah orang Melayu yang beragama Islam. Jadi bila bercakap tentang Islam ni dekat dengan hati mereka. Jadi ini memberi impak yang besar kepada mereka bila kita PAS membawa Islam dalam perjuangan. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya ialah pendekatan yang kita ambil di Kelantan ini. Kita tidak membawa pendekatan Islam yang keras. Sebab kalau kita tengok dalam dunia ni, pendekatan Islam ni ada berbagai. Jadi apa yang kami ambil di Kelantan ni pendekatan yang lunak. Yang lunak dan memberi ruang yang banyak kepada masyarakat untuk adapt to the policies and kemudian kepada program-program yang kita rancang. Jadi sebelum ini tagline PAS adalah PAS for all, tetapi nampaknya selepas Pakatan Rakyat hancur, lepas tu Pakatan Harapan, nampaknya PAS di dalam masyarakat bukan Melayu, masyarakat bukan Islam, khususnya masyarakat Cina, nampaknya PAS terlalu eksklusif dan tidak inklusif. Jadi apakah pandangan Datuk? Dia sebenarnya pendekatan kita masih kekal, PAS for all, sebab Islam itu sendiri sifatnya Islam for all. Dan kita PAS yang membawa perjuangan Islam ni masih bersikap PAS for all. Cuma ialah kerana serangan-serangan politik. Kalau saya boleh sebut secara terus terang, serangan daripada DAP yang memberikan satu gambaran yang negatif di kalangan masyarakat Cina terhadap PAS. Alasannya adalah kerana PAS tidak bersama dengan DAP. Sedangkan pendirian kita, pendekatan kita adalah masih kekal seperti biasa. Dan ini boleh kita tengok di Kelantan. Kelantan sendiri walaupun kita sudah merintah 30 tahun, masyarakat Cina hidup dengan aman dan selesa di bawah kerajaan PAS. Mana sifat PAS for all itu kekal. Cuma tidak dilihat di luar daripada Kelantan kerana kita tidak memerintah di luar daripada Kelantan. Tapi nampaknya katakan huraian daripada Datuk itu mempunyai asas. Jadi kenapa semasa DAP bersama dengan PAS, image PAS itu memang inklusif, moderate, tetapi bila DAP keluar daripada pakatan ataupun golongan ataupun bersama dengan parti-parti pembangkang, nampaknya PAS sering menjadi kambing hitam. Apakah sebenarnya berlaku? Sebab PAS ada Dewan Himpunan Penyokong PAS. Adakah mereka tidak
bukan kita menjalankan tugas itu, perkataan yang tidak sesuai. Mungkin apakah message yang ingin disampaikan oleh PAS ataupun message itu tidak sampai pada masyarakat Cina? Ya macam ni, dia kita tengok contoh macam kami hitam apa semua, imej ini diberikan oleh lawan kepada kita, bukan kita. Orang memberikan imej. Tapi malahnya sebahagian daripada masyarakat percaya dengan apa yang disebut. Contohnya saya sebut terang, masyarakat Cina lebih percaya kepada DAP daripada orang lain. Jadi apa yang DAP sebut ni mereka anggap betul. Sebab tu dulu waktu Tok Guru memerintah Kelantan, Mendiang Lee Kuan Yew pernah datang ke Kelantan. Dan dalam perbincangan tu, saya kebetulan ada dalam perbincangan, Tok Guru tanya Lee Kuan Yew, apa sebab Mr. Lee ni datang ke Kelantan? Apa jawapan Lee Kuan Yew? Dia jawab, dia kata, saya mahu melihat sendiri apa yang ada di Kelantan setelah saya mendengar banyak cerita. Dia nak first hand information. Nak first hand. Jadi Tok Guru tanya, baik, setelah Mr. Lee datang ke Kelantan, apa yang Mr. Lee dapati? Jawapan dia ini menarik. Apa jawapan Lee dia? Kuan Yew jawab, apa yang saya dengar tidak sama dengan apa yang saya lihat. Jadi ini satu testimoni yang bagus Ya. juga. Tapi kenapa message ini tidak disampaikan kepada masyarakat? Itu saya masyarakat tak tahulah. Saya tak tahu kenapa. Tapi kita tidak berubah. Apa yang Tok Guru bawa sampai hari ini pun sama saja. Dan Mr. Lee Kuan Yew selepas dia datang ke Kelantan itu, soalan akhir dia tanya Tok Guru. Dia ada Yang Aziz. Dia tak panggil Tok Guru. Dan Yang Aziz, kalau PAS boleh memerintah Malaysia, apa pendirian PAS dan sikap PAS terhadap orang Cina dan Singapura? Apa jawapan? Itu saya sendiri pun terfikir apa nak jawab ni. Tapi hebat Tok Guru, dia jawab, Mr. Lee dia kata, kalau kita boleh merintah, pendirian kita terhadap orang Cina dan kepada Singapura sama macam kita buat di Kelantan. Sama saja, tak ada beza. Mana open, inklusif. Jadi Lee Kuan Yew dengar jawab PAS, dia kata, saya puas hati. Hebat tu jawapan tu. Itu conversation yang hebat. Itu hebat. Sayanglah kenapa tak bawa isu ni ataupun menerangkan. Sebab you tak pernah jemput saya sebelum pada ni. Okey, lain kali kena rajin jemput. Ini bagus, bagus. Jadi, apakah pencapaian terbesar PAS selama sekian lama memerintah Kelantan selama 7 penggal mulai tahun 90 hingga 2008 hingga setakat ini. Jadi, apakah perubahan yang paling ketara yang dapat dirasai oleh orang Kelantan? Pada pandangan saya, dari sudut perspektif Islam, dua perkara besar yang telah kita capai setelah kita memerintah Kelantan. Pertama ialah kita membuktikan bahawa Islam ini boleh dilaksanakan dalam sebuah masyarakat moden dan masyarakat majmuk seperti mana yang ada di Malaysia. Sebelum pada ni orang menganggap Islam tidak boleh beroperasi, tidak boleh menjadi dasar pentadbiran. Tetapi bila kita letak Islam, membangun bersama Islam, kita telah membuktikan selama 32 tahun bahawa Islam boleh menjadi dasar kepada sebuah kerajaan. Yang kedua ialah kita membuktikan bahawa orang yang mempunyai pendidikan agama, dalam istilah kita panggil ulama. Ulama ini boleh menjadi pemimpin, boleh memimpin negeri dan boleh membuktikan kebolehannya, si mana Tok Guru sendiri dan menteri besar yang ada pada hari ini. Kemudian yang ketiga, kita berjaya membuktikan bahawa Islam ini adil kepada semua pihak. Orang Islam, orang bukan Islam, orang Melayu, orang bukan Melayu, seperti mana yang terbukti yang ada di Kelantan. Kemudian yang keempat, saya tengok kejayaan kita ialah kita membuktikan bila kita memerintah dengan Islam, kita boleh melaksanakan pembangunan dan tidak ada pertembungan antara ajaran agama dengan pembangunan dan juga kemodenan. Sebab tu kalau tengok Kelantan dalam tempoh 32 tahun, kalau you compare dengan waktu UMNO memerintah 12 tahun dulu, Kelantan jauh lebih maju dan lebih moden daripada waktu diperintah oleh UMNO dan juga Barisan Nasional. Dan apakah legasi yang ingin ditinggalkan oleh PAS bagi negeri Kelantan? Apa yang kita nak ialah, pertama bagi orang Kelantan terutamanya, bahawa kita boleh hidup dengan Islam, kita boleh mengamalkan Islam, dalam masa yang sama kita boleh maju dan moden seperti mana yang ada pada hari ini. Dan sebelum ini Datuk sebut bahawa kaum bukan Islam di Kelantan tak sampai 5%. Jadi kaum Cina juga merupakan minoriti di negeri Kelantan. Jadi apakah corak hidup harian mereka? Adakah mereka mampu mengekalkan kebudayaan, agama dan identiti mereka? Kalau you pergi ke Kelantan, sebab tu saya selalu sebut kepada orang Cina,
you kena datang Kelantan. Kalau saya sebut mungkin you kata saya cakap saja. Tapi lebih baik kalau boleh pergi tengok. Dan setakat ni saya sendiri sebab saya besar di Kelantan dan saya pernah berada di luar Kelantan dan semula saya balik semula di Kelantan. Kehidupan masyarakat Cina di Kelantan tidak pernah berubah. Mereka boleh hidup dengan cara hidup mereka sampai hari ini. Tak ada sebarang tekanan, tidak ada sebarang sekatan kepada mereka. Masyarakat Cina juga bimbang bahawa aktiviti, budaya, tradisi dan lain-lain yang berkaitan dengan identiti kaum mungkin dilarang, diharam ataupun ditukar atas perintah patok syariah. Seperti apa yang berlaku di Kelantan persembahan Mak Yong. Jadi adakah kebimbangan ini sahih ataupun tidak berasas? Dan sekarang gini, kalau saya boleh tanya balik. Orang yang takut ini, kemungkinan bolehkah dia bagi satu bukti bahawa kita menghalang orang Cina? Kita menghalang kebudayaan Cina? Tak ada setakat ni. Mak Yong itu bukan budaya Cina. Mereka menggunakan satu contoh bahawa Mak Yong ni, kalau ini boleh berlaku pada Mak Yong, mungkin juga boleh berlaku di... Mak Yong ini ialah dilakukan oleh orang Islam. Jadi Islam ni dia ada peraturan dia. Orang Islam mesti hidup dengan peraturan Islam. For non-Muslim, it's up to them. Sebab tu kita tak boleh suruh orang bukan Islam ni pakai tudung. Sebagai contoh, dia tak boleh pakai seluar apa. Jadi you pakai cara you lah. Sebab tu Cheong Sam pun boleh pakai di Kelantan. Orang Cina boleh pakai skirt, boleh pakai seluar pendek. Babi pun dijual di tengah-tengah bandar Kota Baru. Jadi dalam konteks masyarakat non-Muslim, tak ada sebarang tekanan dan halangan. Mak Yong ini sendiri, Tok Guru sebutlah, kalau Mak Yong ini boleh disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, dia boleh dipersembahkan. Dan sekarang ni Mak Yong sudah dipersembahkan kembali. Selepas dimurnikan. Kita sudah murnikan. Penggiat-penggiat Mak Yong ni sudah ubah suai supaya sesuai dengan agama Islam dan kemudian dipersembahkan kepada Mufti Negeri Kelantan. Dan Jabatan Mufti telah mengeluarkan surat perakuan bahawa version Mak Yong ini boleh dipersembahkan kepada masyarakat. Dan sekarang ini sudah berjalan. Itu ketetapan itu dibuat pada tahun bila? Dalam 2 tahun ni, lebih kurang 2 tahun ni. Sebelum PKP. Sebelum PKP 2020. Lebih kurang tahun yang tepat saya tak ingat. Tetapi benda ni dibentang kepada kami dalam Exco. Dan bila kita dapat green light daripada Jabatan Mufti, maka kita benarkan persembahan itu. Dan ada setengah pihak juga membangkitkan bahawa isu terlalu ketat peraturan-peraturan seperti peraturan kena patok syariah, contohnya kena tutup aurat, kena pakaian bersopan, dan kadang-kadang ini bagi satu persepsi yang agak terlalu mengekangkan kebebasan mereka. Jadi apakah pandangan dia begini, kalau bagi orang bukan Islam tak ada halangan bagi saya. Kita tak pernah bagi syarat orang bukan Islam datang ke pejabat kerajaan mesti pakai tudung. Kita tak pernah kenakan syarat nak datang jumpa Exco kena pakai tudung. Mana ada? Berbanding dengan Iran ni kalau jumpa kena pakai tudung. Kami tak buat macam tu. Orang Cina datang pejabat saya, pergi rumah saya hari raya, pakai biasa saja. Tak ada pakai tudung, pakai skirt, pakai baju tangan pendek, tak ada masalah apa. Saya terima dia dalam rumah saya. Tak ada masalah apa sebab mereka bukan Islam. You cannot impose Islamic rule tu non-Muslim. Apa yang kita cakap inilah tentang orang Islam. Dan peraturan ni secara umumnya, mana-mana negara pun ada peraturan. You nak masuk Amerika, you tak boleh simpan janggut. Itu bukan gitu kan? Ini terlalu teroris. Ini teroris. You pakai serban, you kena tahan di immigration. Jadi kita nak kata macam mana? Setiap negara ni ada peraturan dia. Negeri pun ada peraturan. Jadi peraturan ni kita tak boleh kata, ini tak boleh, ini tak boleh. Sebab dia ada hak dia sendiri. Macam orang Cina, you masuk rumah dia pun, you ada peraturan. Kami sebagai orang Islam, nak masuk rumah orang Cina, pergi tempat ibadat Cina, kami pun kena jaga adat juga, jaga peraturan. Jadi ada tempat yang kena respect peraturan itu. Sebab hidup ni kalau tak ada peraturan, dia akan jadi kelang kabut. Nampak tak? Jadi kita belajar menghormati masing-masing budaya dan juga agama. Okey, satu isu yang hangat dibincangkan di warganet iaitu isu pawagam ditimbulkan semula selepas Ketua Pemuda PAS YB Ahmad Fadli yang menonton filem Makilau di sebuah pawagam di ibu negara baru-baru ini. Dan ini telah mengundangkan pelbagai reaksi warganet selain menyifatkan parti PAS ini terlalu hipokrit. Kelantan tak boleh tapi datang KL boleh. Jadi apakah penjelasan, apakah pandangan Datuk mengenai isu ini? Dia macam ni, kita Kelantan ni kita bincang panjang tentang pawagam ni. Masa Tok Guru lagi kita bincang dan kita lihat pro dan kontranya. Jadi pandangan kita setelah kita melihat pro dan kontra dan melihat suasana yang ada di Kelantan, keperluan dan sebagainya, kita buat keputusan untuk tidak membenarkan pawagam.
Tapi kalau orang nak tengok, nak masuk pawagam di mana-mana itu, kita tak ada hak untuk larang. Cuma dalam konteks kita di Kelantan, itulah pendirian kita. Lagipun bagi saya, isu pawagam ni bukan satu isu yang besar. Sebab kalau tak ada pawagam, orang boleh tengok filem. Sekarang ni ada pawagam di rumah, Netflix sebagai contoh. Netflix itu more than cinema. Apa-apa pun boleh tonton. Apa pun tonton saja. Ada remote control tekan saja. Jadi kenapa kita besarkan isu pawagam ini? Tapi mereka melihat isu ni adalah dasar dan nilai yang cuba diterapkan dan juga dilaksanakan di negeri Kelantan, memandangkan isu pawagam ini walaupun dia bukan isu, dia bukan dasar yang penting sangat, tapi dia boleh menampakkan satu pendirian PAS bahawa lebih inklusif, lebih pro bisnes. Jadi bagaimana Datuk melihat pandangan? Ya, bukan soal bisnes. Saya tengok pawagam ni tak ramai orang yang minat untuk buka pawagam. Sebab you tengok kan sejak dunia jadi terbuka, apa semua digital dan sebagainya, pawagam pun banyak yang tutup. Kalau kami tak buat dasar pun, saya rasa di KL berapa banyak pawagam sudah tutup. Coliseum sendiri apa semua tu tutup, Federal semua tutup sekarang ni. GSC kata silap, itu pun sudah banyak yang tutup. Maknanya kalau kami tak buat dasar sekalipun, orang tak boleh, sebab semua sudah masuk dalam rumah. Sudah masuk dalam rumah. Sebab tu bagi saya, benda ni bukan satu isu yang besar. Dan kita tidak nak menghalang orang nak berhibur, nak tengok wayang tu, tak jadi masalah. Cuma dalam konteks kita, dalam konteks kita di Kelantan, kita rasa tidak sesuai. Itu saja. Nampak tak? Dan ada juga yang buat perbandingan antara Kelantan dan juga Terengganu, dan Terengganu membenarkan pawagam, tetapi kerusi dia agihkan kepada pihak lelaki dan juga perempuan. Jadi mungkinkah kerajaan PAS akan mengkaji semula dasar ini, ataupun bagi kerajaan Kelantan ini isu terlalu remeh-temeh, ada isu yang lebih penting daripada pawagam? Apakah pandangan? Ya, saya tengok di Kelantan sebenarnya tidak ada tidak orang Kelantan sendiri tidak bising tentang isu pawagam. Tak ada keperluan itu. Tak ada bagi mereka, sebab mereka boleh tengok. Macam saya sebut dalam Netflix ni, you boleh tengok semua. Jadi kenapa you perlu pergi bayar duit, duduk di pawagam apa semua 1 jam 2 jam? You duduk rumah sambil makan kuaci pun you boleh tengok. Dia macam satu sokongan lah, sebab macam pemuda PAS, ketua pemuda PAS pergi tonton Makilau, bagi satu semangat. Mungkin dia bukan terlalu sangat pada hiburan, tetapi satu simbol bahawa saya datang pawagam, saya sokong, saya beli tiket, saya sokong filem ini, dan mereka lihat dari perspektif ini. Dia macam ni, saya tengok apa yang dibuat oleh pemuda PAS tu nak menunjukkan bahawa kita tidak menyekat hiburan. Filem yang baik kita boleh terima. Hiburan yang tidak bercanggah dengan syariat, kita boleh. Dan itulah yang kita pegang di Kelantan. Sebab tu kita ada enactment hiburan, kita ada peraturan. Kita tidak sekat semua kita ada garis panduan. Tapi bagi kita dalam konteks Kelantan, sebab orang Kelantan sendiri pun bukan jadi isu pawagam ni. Cuma timbul isu pawagam ni bila ada filem Mak Kilau saja. jadi itu saja bagi saya. Tiba-tiba pop. Tiba-tiba jadi ada orang yang ambil kesempatan untuk jadikan isu politik. Itu saja bagi saya. Dah dekat pilihan raya, kebetulan dekat pilihan raya. Datuk, bagi kebanyakan kaum bukan Melayu, bukan Islam, mereka mempunyai satu persepsi negatif terhadap pimpinan PAS Kelantan, bahawa kerajaan PAS ni kurang mementingkan ekonomi, peluang kerja dan hal-hal berkaitan dengan pembangunan dan juga ekonomi. Jadi pandangan PAS hanya mementingkan ajaran Islam dan dunia akhirat, sedangkan duniawi ni seolah-olah diabaikan oleh PAS. Apakah pandangan Datuk? Dia sebenarnya pandangan itu salah. Pandangan itu silap. Kami memerintah Kelantan sejak tahun 90 sampai hari ini, kami sentiasa merancang bagaimana membangunkan Kelantan. Tetapi oleh kerana tekanan-tekanan politik dan kemampuan keuangan yang terhad, kita berlawan dengan Barisan Nasional ni lama. Jadi banyak projek-projek ditahan di Kelantan. Sebagai contohnya, satu-satu negeri di Malaysia yang tidak ada highway, Kelantan sah. Sekarang baru ada. Kita tak ada pelabuhan. Kita telah kemukakan ini setiap kali rancangan Malaysia. Kan Malaysia 5 tahun sekali ada rancangan. Kerajaan Kelantan melalui JKR telah mengemukakan perancangan lebuh raya pesisir pantai daripada Pahang sampai ke Tumpat. Kemudian kita cadangkan lebuh raya yang kita panggil ini CSR, Central Spine Road. Kita cadangkan pelabuhan. Tapi semua ni tidak diterima oleh Kerajaan Persekutuan. Setiap kali rancangan Malaysia 5 tahun ni kita kemukakan.
Tapi bila tak ada peruntukan, tak ada keluar daripada Kerajaan Persekutuan, benda ni tak boleh jalan. Bukan kerana kami tidak merancang. Dan projek-projek besar seperti ini tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Tidak ada negeri di Malaysia ni yang buat sendiri. Semua dibuat oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi bila Kerajaan Persekutuan tak bagi peruntukan, macam mana you nak buat? Itu isu. Jadi orang tak faham. Orang ingat kita tidak peduli. Sedangkan kita kemukakan perancangan-perancangan. Sekarang inilah sejak bila kita duduk dalam kerajaan, melalui Kerajaan Perikatan Nasional ini, barulah projek-projek besar ni turun ke Kelantan. Tapi nak cover 30 tahun ketinggalan itu, dalam masa setahun, 2 tahun memang tak sempat. Sebab tu kena beri masa yang lebih lama supaya kita ni kekal di Putrajaya lebih lama lagi supaya kita boleh catch up. Ada pembangunan di Kelantan. Ada pembangunan di Kelantan. Okay. Jadi isu ni yang banyak orang tak faham. Jadi orang ingat bila PAS merintah, ulama merintah ni, dia tak peduli tentang pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Sedangkan kalau tengok contohnya bila kita merintah ni, Gua Musa menjadi satu bandar yang hebat sekarang ni. Masa Barisan Nasional dulu, Gua Musa ni ketinggalan. Tapi bila kita ambil alih tahun 90, Gua Musa ni sekarang menjadi antara bandar yang besar di Kelantan. Dan kedudukannya yang strategik. Mungkin kuli ahli parlimen Gua Musa ko. Bukan dia buat. Dia sudah jadi ahli parlimen lama dah. Lama dah. Tapi pembangunan fizikal berlaku di Gua Musa ni setelah kita merintah. You boleh compare 12 tahun UMNO merintah dengan kita merintah ni different. Pembangunan fizikal dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya cuma masalahnya maklumat-maklumat ini tidak sampai. Tidak sampai kepada masyarakat di Malaysia. Kerana halangan-halangan. Berita-berita ditahan, berita ditapis dan sebagainya. Dan pelabur yang nak masuk pun, saya terpaksa cerita sejarah ni. Waktu kita berlawan dengan Barisan Nasional, banyak pelabur-pelabur yang nak masuk di Kelantan ditahan. Terutama yang daripada luar negara sebab dia mesti melalui ban negara. Jadi bila nak bagi tahu nak datang Kelantan, diblok. Dan pelabur yang ada di Kuala Lumpur, bila bunyi nak masuk Kelantan, pinjaman-pinjaman ditahan dan sebagainya. Jadi ini banyak orang tak tahu. Jadi ini menyebabkan kita ketinggalan. Bukan kerana kita tidak merancang. Sebab tu akhirnya masa Tok Guru tu kita buat keputusan nak buat lebuh raya sendiri. Lebuh raya sendiri. Lepas bila kita isytihar tu barulah Kerajaan Persekutuan luluskan projek lebuh raya Kota Baru ke Kuala Kerai. Kita minta tu berapa lama dah kita minta. Pelabuhan sampai hari ni pun tak berjalan. Jadi Datuk merupakan 4 penggal adun Panco, 2 penggal Exco dan Timbalan Menteri Besar 2 penggal. Jadi nampaknya PAS sudah memerintah lebih daripada 30 tahun. Tetapi pembangunan ekonomi Kelantan, walaupun Datuk tadi sudah jelaskan, nampaknya kurang maju dan kadar pengangguran yang agak tinggi. Dan ini merupakan persepsi negatif terhadap kerajaan PAS. Jadi apakah PAS ingin lakukan untuk membangun semula Kelantan? Macam saya sebut tadi, antara sebab kenapa pelabur tak datang di Kelantan selain pada tekanan politik, ialah pada waktu tu kita tak ada lebuh raya. Kita tidak ada pelabuhan. Accessibility tak ada. Jadi tak ada. Jadi macam mana orang nak melabur? Airport kita pun kecil. Tapi sekarang ni bila kita sudah bersama dengan Kerajaan Persekutuan, airport sudah diluluskan pembesarannya dan sekarang ni sudah berjalan projek. Kemudian lebuh raya CSR ni, Central Spine Road pun sudah bermula. Sekarang ini sudah boleh guna sebahagian 10 km. Lepas tu kita dalam proses untuk membangunkan pelabuhan. Jadi insya-Allah bila benda ni berjalan, dengan sendiri pelabur akan datang. Sebab pelabur ni dia nak tengok infra. Itu isu dia. Sebab you tak akan pergi satu tempat yang tak ada infra. Jadi sekarang ni kita cuba meningkatkan infra melalui kedudukan kita dalam Kerajaan Persekutuan, yang saya percaya kalau projek-projek yang kita rancang ni berjalan dengan baik, insya-Allah pada masa akan datang pelabur akan ramai masuk ke Kelantan dan dengan sendiri membuka ruang perniagaan. Dan contoh baru ni kita dah luluskan projek, kita telah buat MOU dengan satu syarikat di Bursa Saham Next Green Global dengan jumlah pelaburan 2.23 bilion. Lepas tu yang air ni pun kerajaan pusat luluhkan lebih kurang 3 bilion projek yang baru. Lepas tu projek ECRL. Semua ini akan membuka ruang dan juga peluang pekerjaan kepada rakyat Kelantan insya-Allah. Dan satu lagi isu ataupun satu lagi keadaan yang menjadi perhatian ramai adalah masalah sosial dalam kalangan remaja Kelantan. Nampaknya semakin meruncing kes-kes berkaitan dengan rogol sumbang
maram dan penyalahgunaan dada pionyabar dan juga syabu semakin meningkat. Dan pada bulan Mac mengikut Ketua Polis Kelantan Datuk Syafin Mamat berkata bahawa gejala sosial remaja di kalangan Kelantan berada pada tahap yang serius dan ini dapat dilihat daripada statistik terkini di mana berlakunya peningkatan melibatkan golongan muda. Jadi apakah pandangan Datuk? Pertama gini, memang kita akui berdasarkan statistik. Tapi kita kena adil juga. Sebab bukan di Kelantan saja berlaku peningkatan ni. Gejala ni seluruh Malaysia. Kelantan ni sebahagian saja. Bukan kata di Kelantan meningkat, di Malaysia tidak meningkat. Satu, yang kedua, kemudian di Kelantan bila saya tanya pihak yang berkuasa, ialah kerana banyak report yang dibuat. Maka sebab tu statistik jadi banyak. Ataupun di tempat lain, banyak yang tidak dilaporkan. Jadi statistik itu tidak naik. Itu beza dia aja. Orang Kelantan lebih concern untuk buat report. Maksudnya mereka ada awareness, kesedaran yang lebih tinggi. Itu. Kemudian yang kedua ialah kita tengok benda ni berlaku ialah kerana kesan global. Sekarang ni dunia tanpa sempadan. Very difficult for you to control the youth especially. You kurung di dalam bilik lagi seronok sebab dia ada handphone di tangan. Dan ini antara ancaman besar yang menyerang negara kita pada hari ini ialah melalui handphone. Sebab itu sepatutnya benda ni ditangani oleh SKAM dengan lebih serius. Kena kontrol ini. Kemudian kalau tengok tentang dadah apa semua, agensi penguatkuasa ni bukan bawah kerajaan negeri. Agensi penguatkuasa ni di bawah kerajaan persekutuan. Jadi kalau berlaku sebarang kelemahan, kecuaian, bukan salah kami. Sebab itulah kita di Kelantan, bila kita ambil alih tahun 90 sampai hari ini, kita fokus lebih kepada pendidikan. Kita tangguh sekolah kita sendiri di bawah Yayasan Islam Kelantan tu ada lebih kurang 32,000 pelajar. Kos sebulan-sebulan untuk bayar gaji saja 9.5 juta. Sebab kita tahu antara cara untuk membangunkan negeri dan mengatasi masalah sosial ini ialah dengan memberi pendidikan kepada rakyat kita. Dan itulah jadi fokus kita. Jadi yang buat salah ni kita cuba atasi melalui pendidikan ini. Itu isu yang besar. Jadi ini yang kadang-kadang orang tak nampak ni. Tapi kena ada kerjasama yang mantap antara agensi persekutuan dengan agensi kerajaan negeri. Kemudian yang kedua ialah peranan ibu bapa. Bukan peranan kerajaan semata-mata. Sekarang ni kita tengok dalam dunia moden pada hari ini ramai ibu bapa yang tidak ambil kisah tentang tanggungjawab mendidik anak. Setengah tu dia serah pada sekolah saja. Dia tak peduli. Jadi ini this is wrong. From Islamic perspective dan from social perspective pun, sebab ibu bapa ni ada responsibility dia. You tak boleh biarkan cikgu saja didik anak awak. You sendiri kena didik dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai murni. Tapi kalau ibu ayah sendiri tak boleh jadi model kepada anak dia, macam mana you expect anak you boleh jadi baik? Jadi isu ni interrelated. Jadi kalau kita nak salahkan kerajaan semata-mata, itu bagi saya tidak adil. Kerajaan telah berusaha setakat yang dia boleh buat. Macam isu dadah di Malaysia lah. Bila orang ramai menagih dadah di seluruh negara, sampai hari ni tak boleh selesai. Bolehkah kita kata kerajaan Malaysia gagal? Is it fair kita kata? Betul tak? Jadi ia kena ada fairness dalam buat penilaian. Kerajaan ada responsibility, parents ada responsibility, masyarakat ada responsibility sendiri. Jadi masing-masing kena mainkan peranan supaya kita boleh selesaikan isu ini. Adakah Datuk berasa agak sinik bahawa PAS mementingkan ajaran agama dan juga nilai-nilai murni, sedangkan masalah sosial ni kadang-kadang dia berkaitan dengan sistem nilai dan juga ajaran mungkin tak begitu kuat. Jadi apakah kolaborasi antara these sebab tu your statement tu sedikit ada contradiction. You kata kita mementingkan nilai agama, sedangkan masalah yang berlaku ni kerana tak ada nilai lah. Orang isap dadah, orang mencuri, orang merogoh, sumbang mahram ini ialah kerana isu nilai. Isunya isu nilai. Sebab tu kita Kelantan kita menekankan nilai. Jadi nilai itu melalui penekanan agama Islam. Agama Islam itu yang mengajar tentang nilai. Jadi sebab itu sekarang ni kita tekankan lagi. Lagi tekan supaya orang boleh realise mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah. Sebab yang boleh di-guide kita dalam hidup ni ialah agama. Kalau you biarkan kepada akal macam di barat itu, akal buat penentuan, akhirnya baik ini bergantung kepada kita punya taste. Kalau bagi pencuri, mencuri itu baik. Bagi perompak, merompak itu. Tapi agama datang, agama Islam baik, agama Buddha baik, Kristian baik, dia ada standard nilai dia tu. Jadi ini yang kita cuba laksanakan dan terapkan di Kelantan. Setakat ini kesan bukan kesan. Setakat ini sambutan ataupun dia punya pencapaian macam mana?
bila menekankan nilai secara umumnya baik, ada peningkatan. Cuma segelintir ni yang melakukan benda-benda yang tidak baik. Itu memang kita akui wujud. Tapi kalau you compare keseluruhan, majoritinya baik. Majoritinya baik. You tak boleh kata sekarang ni semua Kelantan jahat. Nampak tak? Macam orang masuk dalam penjara Malaysia berapa ribu. Takkanlah kerana berapa ribu dalam penjara kita kata the whole society is bad. Tak fair kan? Tak fair. Itu. Kalau ada 2-3 orang pemimpin parti yang korup, takkan kita kata the whole party is corrupt. Ya betul. Nampak dah? Jadi itu kena ada fairness dalam komen. Okey, jadi antara isu-isu sara hidup yang dihadapi oleh rakyat tempatan seperti masalah bekalan air merupakan masalah yang membelenggu penduduk setempat sejak bertahun-tahun. Jadi selepas PAS menyertai Perikatan Nasional menjadi pemerintah di kerajaan pusat. Jadi apakah rancangan-rancangan untuk menyelesaikan masalah-masalah bekalan air dan juga infra-infra yang lain? Sebab nampaknya orang Kelantan mereka minta dan juga mereka harap kehidupan mereka dapat lebih baik selepas PAS menyertai kerajaan sebenarnya pusat. Kalau kita banding 30 tahun yang lepas dengan hari ini, sebenarnya sudah banyak improvement yang ada. Sebenarnya sudah banyak improvement di segi infrastruktur, di segi bekalan air itu memang sudah ada improvement. Cuma tak boleh selesai 100%. Sebab kita dinafikan hak lama. Sebab saya selalu sebut tentang sejarah. Kenapa kita menghadapi masalah air ini ialah kerana sikap UMNO pada waktu itu. Bila kita menang tahun 90, projek yang sudah diluluskan, dia panggil Baku, bekalan air Kelantan Utara, 600 juta, dibatalkan serta-merta. Tahun 90. Bila kita menang. Projek itu sudah nak mula. Tapi dibatalkan kerana UMNO kalah di Kelantan. Jadi 10 tahun itu kita tak boleh buat apa-apa. Duit tidak diberikan. Selepas 10 tahun, bila dibincang, barulah masa tu Dr. Mahathir melalui Daeng Zainuddin meluluskan 600 juta untuk bekalan air. Tapi 600 juta ni duit tu tak sampai. Duit tu disimpan di Kuala Lumpur. Kontraktor dilantik oleh Kuala Lumpur. Bila ada claim saja, barulah duit tu masuk melalui kerajaan negeri dan dibayar kepada kontraktor. Jadi kontraktor ni pula ada masalah-masalah teknikal. Ada projek yang yang terbengkalai. Ada projek yang tidak memenuhi spek. Jadi itu antara sebabnya. Dan lepas tu kita buat migrasi 2016. Sepatutnya bila kita buat migrasi, kita boleh dapat 2 bilion untuk selesai masalah air. Tapi bila kita migrasi, sign agreement pun, kerajaan pusat tak lulus 2 bilion. Jadi kita terbantuk lagi. Jadi 20 tahun lebih, kita ketinggalan. Sedangkan masa tu, Penang dapat 2 bilion. Soft loan, sehingga dia boleh selesai ampangan Mengkuang. Bila ampangan Mengkuang tu selesai, Penang ni selesai masalah air. Kami tak dapat. Lepas tu Johor dapat 2 bilion. Kita dapat 600 juta. 600 juta, lepas tu 600 juta yang kedua. Jadi kita tak boleh buat apa. Dan macam sekarang ni keperluannya sebenarnya lebih kurang dalam 7 juta ni. 7 bilion untuk selesai. Tapi alhamdulillah baru-baru ni pihak kerajaan melalui KASA telah meluluskan peruntukan ni 3 bilion untuk mengatasi masalah air. KASA adalah Kementerian Air dan Sumber yang dipimpini oleh Datuk Tuan Ibrahim. Jadi sudah lulu baru ni, yang terbaru ni 3 bilion kita dimaklumkan. Jadi insya-Allah kita akan tingkatkan lagi usaha untuk memulihkan bekalan air. Tapi sekarang ni improvement sudah banyak. Kampus saya dulu, waktu saya mula jadi ahli parlimen dulu pun, masalah air juga. Air keruh, kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak keluar. Tapi alhamdulillah selepas di-upgrade sikit-sikit, alhamdulillah sudah selesai. Dan memang ada kawasan yang memang ada problem. Kita akui. We accept the fact. Kita tak pernah deny. Tapi kita berusaha. Dan insya-Allah kita bagi masa pada kita, duit sampai, insya-Allah kita boleh improve a lot. Okey, satu lagi berkaitan dengan ekonomi adalah kekurangan peluang kerja. Kadar pengangguran di Kelantan tinggi dan ramai anak-anak muda meninggalkan Kelantan mencari rezeki di ibu kota di Klang Valley, di Kuala Lumpur, di Johor Bahru juga. Jadi apakah dasar-dasar ataupun apakah rancangan yang ingin dilakukan oleh kerajaan PAS untuk mengekalkan tenaga kerja muda ni di Kelantan? Dia pertama, saya panjang sikit ni. Pertama ialah kenapa ramai orang Kelantan ni keluar. Ada 2 faktor. Pertama, sifat orang Kelantan. Orang Kelantan dia suka merantau. Oh, suka merantau. Orang Kelantan ni dia adventurous sifat dia. Oh. Contoh sampai dulu orang Kelantan ni pernah daripada kampung laut pergi meniaga sampai ke Sarawak. Oh. Berkahwin di Sarawak dan salah seorang keturunan orang Kelantan
Tun Abdul Rahman Yaakob. Oh. Ketua Menteri Sarawak itu yang Allahyarham itu asal Kelantan. Oh, dia asal Ah, dia asal Kelantan. Oh. keturunan dia, ayah datuk dia orang Kelantan. Merantau pergi berniaga di Sarawak, kahwin di Sarawak sehingga anak dia boleh jadi ketua menteri. Menyeberangi Cina Selatan. You bayang berapa lama tu cerita tu. Masa dulu kapal terbang tak ada apa semua tak ada. Macam mana dia boleh pergi ke Sarawak? Datuk Abraham Yaakob ni waktu dia jadi Menteri Pelajaran, dia datang ke Kelantan. Pergi cari kampung nenek moyang dia. Masa dia jadi Menteri Pelajaran dulu, Datuk Abraham Yaakob. Masa tu Datuk Abraham Yaakob. Lepas tu dia balik. Jadi makna tu sifat merantau yang ada pada orang Kelantan. Dia adventurous. Sebab tu ada di mana-mana orang Kelantan. Oh, ini saya baru tahu. Terima kasih. Itu sifat. Ini banyak orang tak faham. Oh. Kemudian yang kedua memang satu aspek yang lain ialah peluang tadi kurang. Kurang itu kerana kurangnya pelabur. Pelabur tak datang ni kerana tak ada kemudahan. Tak ada infra. Tak ada infra. Jadi ini bukan masalah kita. Masalah kerajaan persekutuan pada waktu itu tidak melaksanakan tanggungjawab dia dengan baik. Menganiaya Kelantan. Kalau kita guna bahasa kasar, menganiaya Kelantan. Jadi itu isu dia. Menganak-tirikan lah. Lebih sedap sikit. Menganak-tiri. Jadi kita kena faham isu background ini. Dan kalau kita nak kata orang Kelantan ni sebab PAS merintah menyebabkan ramai keluar, you baca statement baru ni. Ada satu statement daripada seorang pensyarah ke apa, 500,000 rakyat Malaysia bekerja di luar negara. Ada ingat baca bawah ni? Ya, ini brain drain. Brain drain. Kenapa orang Malaysia pergi keluar negara? Adakah kerana Barisan Nasional gagal? Peluang di Malaysia kurang. Itu argument saya macam tu. Jadi you tak boleh salahkan Kelantan kalau Kelantan keluar. Tepat. Kenapa orang Malaysia sampai 500,000 bukan sikit, 500,000 keluar kerja di luar negara. Maknanya kalau kita nak kata Kelantan fail kerana orang Kelantan keluar, mana Malaysia pun fail, Barisan Nasional pun fail. Kerajaan gagal. Kerajaan gagal. Dan sekarang ni pun ramai orang Malaysia yang kerja di Singapura sampai hari ni. Ya. Tambak Johor tu every morning crowded, jam every morning. Every morning, every afternoon jam. Kenapa Malaysian work in Singapore? Currency bagus mah. 3 kali ganda. Itu contoh. Jadi you tak boleh nak kata Kelantan ni tak pandai merintah. Sebab kalau macam tu Johor tak pandai merintah, Malaysia pun tak pandai merintah. Ada logik juga. Jadi tapi mereka itu satu memang tidak dapat dinafikan bahawa persepsi ramai terlalu negatif terhadap Kelantan. Itu masalah dia. Sebab tu saya selalu sebut kena fair. You nak komen boleh, you nak criticize Kelantan, we are open. Tapi must be fair in your comments. Kemudian sifat masyarakat. Masyarakat ni mana-mana pun dia bergerak. Dia panggil mobility sosial. Kalau kita belajar ilmu sosiologi, dia ada panggil social mobilization. Yeah. Orang bergerak semua. Itu sifat manusia. Di mana-mana pun dia pergi situ, pergi sini. Mana ada peluang pergi. Orang Arab datang kerja Malaysia. Orang Cina datang kerja Malaysia. Orang Malaysia pergi kerja Tanah Arab. Itu memang sifat manusia. You cannot stop that. You cannot stop. Cuma sekarang ni ialah kita nak atasi masalah tadi. Sebab itulah sekarang ni kita usaha meningkatkan infra, jalan raya sebagai contoh. Kita nak buat pelabuhan. Dan kita sekarang ni sudah bermula pembesaran airport. Jadi insyaAllah kalau benda-benda ni ready suatu masa, pelabur bakal datang dengan banyak. Dan kita tengok Rom Bakus, syarikat antara syarikat Jepun yang terkenal, yang buat chips komputer. Sampai hari ni pun kekal di Kelantan. Saya pergi ke kilang dia di Kasauka. Jumpa dengan bos dia. Dia kata, kilang yang ada di Kelantan one of the best dalam rangkaian kilang dia di dunia. Okay. One of the best. Jadi maknanya baguslah di Kelantan tu, environment is good. Dia sudah berapa lama duduk di Kelantan tak tukar-tukar. Dan baru ni saya jumpa ambassador Jepun pergi ke Kelantan. Saya cadang kepada dia kalau boleh bawa lagi syarikat-syarikat yang lain untuk datang ke Kelantan untuk melabur. Jadi ini proses yang kita buat. Bukan kita tak ada usaha. Cuma give us time. Kita balik pada soalan yang tadi, iaitu mengenai pembangunan di negeri Kelantan. Ada setengah pihak mengatakan bahawa PAS tidak mempunyai dasar dan polisi yang jelas untuk membangunkan Kelantan. Isu-isu berkaitan dengan pembalakan haram, lombong, banjir, masalah orang asli dan lain-lain sering dibangkitkan oleh parti dan pihak sebelah. Jadi apakah pandangan Datuk? Adakah kritikan ini cuma satu kritikan politik ataupun mereka betul membangkitkan setengah isu yang maybe overlook oleh PAS? Jadi apakah pandangan saya melihat banyak isu yang dibangkitkan ialah ada agenda politik. Bukan isu yang sebenar. Sebab contoh kalau kita kata pembalakan haram. Adakah kerajaan terlibat dalam pembalakan haram? Konsesi lain yang libat.
Itu orang mencuri bala. You nak salahkan kerajaan ke? Dan kecurian bala ni bukan hanya berlaku di Kelantan. Kalau kita baca dalam laporan perhutanan, seluruh negara di Pahang berlaku kecurian. Di Selangor pun berlaku kecurian. Jadi kenapa Kelantan dipilih? Itu isu dia. Sebab tu saya kata ada agenda politik. Orang mencuri, you tak boleh salahkan kerajaan. Nampak tak? Kerajaan ni dia keluar lesen membalak ni, dia ada peraturan. Dia ada peraturan dia yang dikawal oleh Majlis Perhutanan Negara. Bukan kita saja-saja keluar. Lepas tu jumlah tebangan balak ni kita ada dia panggil CTT. Catuan Tebangan Tahunan. Catuan ini ditentukan oleh Kerajaan Persekutuan. Bukan kami. Jadi dia bagi hak. Contoh ni tahun ni berapa ribu hektar. Tahun ni berapa ribu hektar. Dan setakat ni rekod kita dalam 5 tahun ni, kelulusan yang kita berikan untuk membalak tidak pernah melebihi daripada CTT ni. Tapi penguatkuasaan dan pemantauan ini terletak di bawah kerajaan negeri ke atau kerajaan Itu pusat? dia panggil agensi bersama. Agensi bersama. Jabatan Perhutanan ni agensi bersama pusat dengan negeri. Tapi majoritinya pusat lah. Saya bicara. Dan setakat ni penguatkuasaan berlaku. Cuma kadang-kadang kecurian balak ni berlaku di tengah-tengah hutan. Very difficult to get the information and very difficult to go to the location. Kalau you datang daripada Kota Baru, nak pergi masuk tu 6 jam. You sampai-sampai orang curi sudah balik, sudah lari. You nak boleh buat apa? You boleh hanya tahan balak, tahan jentera sajalah. Orang tak boleh tangkap. Ini isunya. Dan kita ni di segi percentage kecurian balak ni kecil saja. Di Kelantan ni memang kecil berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Sebab tu kita tak pernah nafikan memang ada kes kecurian balak. Tapi you tak boleh blame kerajaan kerana orang mencuri balak. Sebab kita pengeluaran lesen ni bergantung kepada peraturan. Kemudian bila kita keluarkan lesen balak sebagai contoh untuk membalak, pembalak ini sebelum dia boleh tebang balak, dia mesti dapatkan kelulusan EIA. Kalau dia tak dapat EIA, dia tak boleh keluar balak. EIA ini kena balik kepada kerajaan pusat. Kerajaan pusat. Dan EIA ni memang jaga betul-betul setakat ni. Jadi itu isu. Jadi orang tak nampak. Jadi orang ingat ini salah kerajaan negeri. Salah kerajaan negeri. Jadi saya rasa tak fair itu. Itu tak fair. Itu isu. Kemudian yang kedua kita ringkas yang balak. Kemudian yang ketiga, yang kedua ialah masalah banjir. Banjir ni bukan kerana balak. Sebab kajian kita buat 2014 itu, banjir yang antara yang besar dalam sejarah Kelantan. Bila berlaku banjir, Menteri Besar telah mengarahkan semua agensi buat laporan. Kenapa punca berlaku banjir besar ni? Daripada semua laporan ini dibentangkan beberapa agensi, punca yang sebenarnya kerana jumlah hujan turun itu melebihi daripada kadar yang biasa. Yang luar biasa. Luar biasa. Hujan tu sepatut turun dalam masa 3 bulan, tapi dia turun dalam masa 3 hari. You bayangkan, air yang sepatutnya turun dalam 3 bulan, turun dalam 3 hari. Limpah. Itu punca yang besar. Jadi itu bukan kerana pembalakan. Jadi ini yang banyak. Jadi orang kata, ini kerana membalak lah. Baik, kalau kita kata, Kelantan ni banjir kerana membalak. Kuala Lumpur banjir kerana apa? Selangor banjir kerana apa? Pembangunannya. Itu contoh je. Kenapa Kuala Lumpur sampai hari ni tak boleh selesai banjir kilat ni? Berapa UMNO mengetah 60 tahun, PH mengetah 22 bulan, tak boleh selesai masalah banjir kilat di KL ini. Balak, ada tebang balak ke? Selangor tu sendiri, PH mengetah. Dah 2-3 penggal. Banjir juga. Nampak tak? Jadi sebab tu saya kata kena fair. You nak kritik, you kena fair. Kenapa di Kelantan kerana balak, di Selangor bukan kerana balak? Kenapa? Tak pandai mengetah. Ataupun dasar yang salah. Jadi masalah semua. Cuaca yang salah. Cuaca yang salah. Jadi itu saya kata kena fair tu. Kena fair tu. Jadi kita kena tengok dalam perspektif yang betul. Jangan kerana ini PAS mengetah, everything blame on PAS. Dan orang asli pula macam tu. Orang asli ni kita sediakan tanah reserve untuk orang asli. Kita minta Jakwa identify kawasan untuk orang asli. Dan bila mereka angkat cadangan kepada kerajaan negeri, kita gazetkan kawasan itu untuk orang asli. Bukan kata kita tak peduli pada orang asli. Kita allocate luas kawasan dia. Dan seluruh hutan ini kita benarkan orang asli merayau. Kalau di segi undang-undang, nak masuk dalam hutan kena ada lesen. Nak keluarkan rotan dan sebagainya kena ada lesen. Tapi special untuk orang asli ni, mereka boleh merayau dalam hutan di mana-mana tanpa lesen. Dan mereka boleh keluarkan rotan, daman dan sebagainya dengan tidak perlu lesen. Sampai peringkat tu kita bagi pada orang asli. Cuma pembangunan kena ada lah. Kena ada. Dan kita pastikan bila ada kelulusan membalak, kampung orang asli jangan usik. Kawasan cultivation dia jangan usik.
Kemudian kawasan perkuburan dia jangan. Ada 3 area yang sensitif bagi orang asli. Pertama ialah settlement area. Yang kedua adalah cultivation. Dan yang ketiga ialah kubur. Dan ini memang kita suruh Jakwa identify. Dan ini kita tidak benarkan sebarang pembalakan di kawasan-kawasan ini. Tapi kalau you nak semua hutan jangan usik macam setengah orang asli jaringan nak apa semua tu, it's not fair. Macam mana seluruh hutan nak bagi kat dia? Jadi macam mana pembangunan nak berlaku? Kalau kerajaan negeri buat macam tu, tak boleh keluar pajak habislah semua negara, seluruh negara, bukan Kelantan saja. Tak ada pembangunan. Tak ada pembangunan. Dan kalau kita tak boleh tebang kayu, macam mana you nak buat furniture? You nak buat rumah, you nak buat kursi, you nak buat meja, you nak buat kertas. Kalau hutan tak boleh tebang. Jadi kena saya bagi saya kena fair. Dan kita di Kelantan dalam beberapa tahun ke belakang ni, hasil kita yang utama bukan lagi balak. Balak ni sudah berada tempat yang ketiga dalam hasil negeri. Hasil kita yang pertama ialah tanah. Yang kedua adalah servis punya area. Yang ketiga baru balak. Ada pihak yang buat dakwaan, saya kurang pasti dakwaan itu berasas atau tidak, bahawa kerajaan PAS cuba mengislamkan orang asli. Jadi apakah pandangan mengenai dakwaan tersebut? Dia usaha mengislamkan manusia ni memang tugas kerajaan. Kalau kami tak buat pun, orang Kristian banyak masuk dalam hutan untuk mengkristiankan orang asli. Jadi kenapa orang Kristian kita tak marah? Orang Kristian ni lebih awal lagi masuk dalam hutan, berusaha mengkristiankan orang asli. Ada yang kahwin dengan orang asli. Jadi kalau kami buat tugas dakwah ni, itu biasa dah, kita bukan paksa. Kita bukan paksa. Jadi kalau you tak kata kerajaan tak boleh ataupun orang Islam tak boleh usaha mengislamkan orang asli, maka Kristian pun tak boleh lah. Semua tak boleh. Semua tak boleh, biarkan orang asli gitu saja. Tapi kenapa Kristian sampai sanggup duduk, sampai sanggup kahwin dengan orang asli? Nampak tak? Kita macam bisnes lah, umpama bisnes. You sell your goods. It's up to them lah. Nak beli tak nak beli. You tak boleh marah orang buka kedai. Ya, betul. Tak betul kan kita kata you tak boleh berniaga sebab saya nak berniaga. It's not fair. Ini ada panggil free enterprise kan? Free market, free enterprise. Ada yang buat perbandingan antara Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz dengan Menteri Besar Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Ahmad Yaakob, bahawa Datuk Ahmad Yaakob kurang ketokohannya. Jadi adakah perbandingan ini tidak adil, ataupun apakah sebab mereka membuat perbandingan antara Tuan Guru Nik Aziz dengan Yang Amat Berhormat Datuk Ahmad Yaakob? Itu biasalah. Dia sifat manusia, dia suka membanding. Masa Tok Guru hidup, banyak orang tak suka kepada Tok Guru. Betul ke? Ramai orang tak suka. Orang UMNO tak suka. Orang UMNO memang tak suka lah. Kalau suka telur biasa. Orang MCA tak suka. Dah ganja. Kat Tok Guru. Tapi bila Tok Guru meninggal, semua orang suka kat dia. UMNO pun suka kat Tok Guru. Saya, MCA betul. Pun Tok Guru. Jadi pelik kan? Mata dia hidup lawan dia. Tapi bila dia mati, semua sayang kat dia. Tapi itu biasalah kita kata. Tapi memanglah kalau kita tengok Tok Guru ni manusia hebat. Manusia hebat ni dalam 10-20 tahun seorang saja. Kalau orang yang datang kemudian daripada dia sama hebat dengan dia, tak adalah hebat Tok Guru. Nampak tak? Macam kita main bola lah. Hebat ni kerana menang jadi juara. Tapi kalau juara bersama, bukan hebat dah. Nampak tak? Kita main bola kan? Kalau you juara, you memang great team. Tapi kalau you juara bersama, tak ada dah. Sebab you have to share with others. Yes. Jadi Tok Guru ni, dia seorang dia yang hebat. Jadi kalau Ahmad Yaakob ni sama hebat dengan Tok Guru, tak adalah hebat Tok Guru. Nampak tak? Tapi apa yang paling penting pada saya ialah Ahmad Yaakob ni dipilih oleh Tok Guru. He was chosen by Tok Guru untuk jadi pengganti. Dalam ramai-ramai wakil rakyat yang lain, dia pilih. Masa itu bila saya baca analisis, baca artikel, pada masa itu ramai yang mempunyai pandangan bahawa Datuk Husam Musa mungkin dipilih. Jadi kenapa? Ini mungkin lari topik sikit lah. Mungkin Datuk cuba jawab dengan ringkas. Kenapa antara Datuk Husam Musa dengan Ahmad Yaakob akhirnya Datuk Ahmad Yaakob dipilih? Sebab dia pilih tu sebab Tok Guru yakin dengan Ahmad Yaakob lah. Tok Guru yakin dengan Ahmad Yaakob boleh continue his vision. Walaupun Ahmad Yaakob ni cakapnya tak banyak. Diam saja. Tapi dia boleh continue vision dan juga mission yang Tok Guru letak tu. Orang lain tak boleh. Dan he's the most senior pada waktu itu. Sebab dia timbalan Menteri Besar. He understand Tok Guru dan Tok Guru understand him. Nampak tak itu? Bagi saya itu paling penting. Bila Tok Guru pilih,
Tapi pada ramai-ramai ada, itu adalah testimoni yang jelas bahawa he is capable. Cuma style memang different lah. Kalau kita nak kira style, memang Tok Guru dengan Ahmad Yaakob ni style lain. Dia tak sama. Beza. Banyak beza. Memang itu kita akui. Dia pun mengaku dia bukan Tok Guru. Dia tak boleh bawa style Tok Guru. Sebab kita ni different kan. Anak kembar pun bila lahir ke dunia lain-lain. Ada jadi perampok, ada jadi polis. Itu anak kembar yang share the same wombs. Jadi itu sifat manusia. Itu sifat tak boleh lari. Tapi apa yang penting pada masa saya lah dasar. Dasar dan mission. Datuk Ahmad Yaakob ni, yang membawa Datuk Ahmad Yaakob ni membawa dasar dan mission yang sama macam Tok Guru. Dia continue dengan some improvement, kemudian some additional, dan kemudian some variation kalau kita kata sesuaikan dengan suasana dan perkembangan yang ada. Jadi saya rasa itu yang lebih penting. Style ini tak ada masalah. Dasar ada kesinambungan. Itu yang paling penting. Bagi saya dasar itu paling penting. Kesinambungan dasar. Okey, kita alih kepada politik Kelantan. PRU ke-15 akan datang bila-bila masa dari sekarang. Jadi mengikut perhatian Datuk, apakah sokongan rakyat Kelantan terhadap PAS? Setakat ni okey. Okey, jadi bagaimana dengan kekuatan UMNO di bawah pimpinan pengerusi UMNO Kelantan Datuk Ahmad Jazlan? Adakah UMNO Kelantan masih bekerjasama dengan PAS di bawah payung Muafakat Nasional? Ataupun Muafakat Nasional sudah tak ada muafakat lagi? Kita di Kelantan ni dia pelik sikit lah. Sebab UMNO sudah mengisytiharkan putus. Yes, betul. Dengan PAS. Tapi kami sendiri tidak menganggap sebagai putus. Cuma kalau orang kahwin tidak tidur bersama lah. Tapi masih belum bercerai secara rasmi. Jadi kita lihat dalam konteks yang senang untuk difaham. UMNO Kelantan adalah kawan PAS atau lawan PAS? Setakat ni sebelum pilihan raya ni masih lagi kawan. Lepas tu tak tahu. Lepas bergantung lah. Bergantung kepada dia lah. Kalau dia kata dia nak lawan, kita lawan. Setakat ini hubungan yang cool relation. Correct. Itu betul. Betul. Tapi kami tidak anggap sebagai musuh. Sebab kita mengharapkan bila berlaku pilihan raya ni ada perubahan di kalangan pemimpin UMNO untuk kebaikan negara kita pada masa akan datang. Okey, veteran UMNO Tunku Razali sudah bergerak dan bekerjasama dengan Amanah. Adakah ini memberi satu tekanan kepada PAS? Ya, saya tengok Tunku Razali ni dia lebih kepada test the water. Dia bukan serius lagi. Dia nak tengok potensi apa semua dulu. Dan dia tidak represent UMNO. Dia jadi buat tu initiate by his own. Pengaruh beliau masih kuat ataupun cuma terkumpul terhad di Gua Musang saja? Dia ada pengaruh tapi tidaklah keseluruhan. Dia ada pengaruh dalam konteks dia tapi dia bukan keseluruhan. Dia tak mampu juga nak buat perubahan dalam UMNO tu. Jadi bagaimana dengan Parti Amanah Negara? Kalau di Kelantan tu macam tak ada lah. Macam tak ada. Pak ni macam tak wujud kalau di Kelantan. PKR pun macam tu juga, macam tak ada. Yang persaingan yang paling hebat UMNO mungkin lah. UMNO lah. Jadi hubungan PAS dengan Bersatu di peringkat Kelantan macam mana? Hubungan kita di seluruh negara okey dengan Bersatu ni. Cuma macam saya sebut kalau di Bersatu di Kelantan tu dia tidak ramai. Dia tidak ramai, jumlah dia tidak ramai. Tapi sokongan ada. Sokongan ada. Cuma dia tidak ramai macam nak banding dengan UMNO. UMNO lebih ramai. Jadi tadi sebut Amanah. Amanah merupakan parti sepihan PAS. Apakah sambutan rakyat Kelantan terhadap Amanah? Anak sulung Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz Nik Amar menyertai Amanah. Jadi adakah Nik Omar ni memberi satu impact ataupun kesan kepada PAS? Saya tengok dia tak ada impact. Sebab bukti yang paling jelas pilihan raya Boni pun dia kalah. Dia bertanding Boni kan, pilihan raya Boni dia kalah kan. Jadi mana dia tidak boleh menarik sokongan majoriti kepada dia walaupun dia ni anak Tok Guru. Jadi Amanah tidak mendatangkan impact besar InsyaAllah tidak. Sebab kalau kita tengok dalam konteks Kelantan sendiri, kalau kita jadi orang Kelantan, kita tertanya-tanya ke mana Amanah ni nak pergi, ke mana PKR nak pergi. Bagi orang Kelantan yang paling pentingnya PAS dengan UMNO saja. Sebab dia jelas dua ni, arah tujunya, direction, mission orang tahu. Tapi macam kalau Amanah, kalau PKR, orang tak tahu. Orang tak tahu nak pergi ke mana. PKR sendiri pun kelang kabut kita tengok di peringkat negara ini. Kelang kabut.
Pemilihan dia pun terpaksa dibuat semula. Baru ni Rafizi menang, tapi keputusan baru ni pemilihan tu akan diadakan semula. Menunjukkan suasana yang kelang kabut dalam PKR sendiri. Balik kepada masyarakat Cina masih mempunyai persepsi negatif terhadap PAS, khususnya PAS merupakan parti yang terlalu eksklusif, hanya mementingkan agama Islam, kurang mengambil kira masyarakat berbilang kaum, kurang inklusif, kurang moderate. Jadi bagaimana Datuk sebagai Naib Presiden PAS menangani persepsi negatif ini? Dia macam ni, contohnya bagi saya lah, banyak pandangan-pandangan ni lah kerana mereka tidak terdedah dengan realiti. Sebahagian besar orang Cina ni dia tak pernah pergi Kelantan. Dia hanya dengar cerita saja. Sebab tu saya nak nasihatkan orang Cina, kau boleh belajar dengan Lee Kuan Yew. Iaitu pergi sendiri ke Kelantan and see with your own eyes. Boleh tengok. Lee Kuan Yew pergi sekejap aja. Dia boleh nampak lah. Dia puji Kelantan. Contoh dia sebut tukang masak. Dia masa tu dia tinggal di Hotel Renaissance. Dia kata salah seorang tukang masak tu Cina daripada Ipoh. Cina ni sudah bekerja sebagai tukang masak di Kelantan 5 tahun. Dan bila dia cakap dengan Cina tukang masak ni, Cina tu kata dia seronok duduk di Kelantan. Dan dia bercadang membeli rumah dan untuk tinggal kekal di Kelantan. Tak nak balik dah ke Ipoh. Jadi ini satu testimoni bagi Lee Kuan Yew. Jadi sebab tu saya kata nasihat saya, ikutlah Lee Kuan Yew. Belajar dengan dia bagaimana dia melihat dengan matanya sendiri dan tidak mendengar cerita terutama daripada DAP. Tapi cerita bab ini tidak dibangkitkan oleh PAS. Sebab ramai yang tak tahu. Masa tu tak ramai yang ada. Masa jumpa tu antaranya saya, MB sekarang dan ada 2-3 orang lagi yang ada. Dan saya pun jarang cerita. Ya, sekali pertama dengar. Jarang cerita. Sebab saya tak pernah ada audience dengan masyarakat Cina. Jadi sebab tu saya tak bawa cerita ni. Tapi sekarang ni kalau you ni media ni ialah media untuk Chinese. Jadi saya sebutkan isu ni supaya orang Cina boleh nampak. Jadi sebab tu bagi saya, kita nak judge sesuatu, you kena tengok sendiri, you kena faham sendiri, jangan dengar cerita orang. Saya pun kalau saya dengar cerita orang tentang orang Cina ni, saya negatif terhadap orang Cina. Tapi kerana saya belajar tentang agama Cina, saya berkawan dengan orang Cina. Tapi kalau saya tak belajar, sebab saya belajar comparative religion, saya belajar semua agama dalam dunia ni, saya belajar. Masa di UK ya? Masa di UK, di UKM saya belajar. Dan saya ada kawan ramai orang Cina. Sebab tu pandangan saya terhadap masyarakat Cina berbeza. I try to be as fair as can. Tapi kalau saya dengar cerita, memang saya akan negatif pada orang Cina. Negatif dari sudut apa tu? Sudut mana orang Cina ni anti Malay. Orang Cina ni nak merintah Malaysia. Nak kontrol. Tapi bila kita berkawan, kita tahu. Ini sebenarnya realiti masyarakat Cina. Itu pentingnya. Dan persepsi terhadap Cina negatif tu datang dari mana? Daripada cerita. Orang tu cakap, orang ni cakap. Dan kadang-kadang Desas-desus kadang-kadang ada sendiri orang Cina yang bercakap. Terutamanya pemimpin DAP. Pemimpin DAP ni dalam program-program tertutupnya memang terlalu vokal. Jadi kalau kami nak ambil yang tu, memang kita akan berlawan dengan Cina. Tapi kita tak nak. Maksud kita bukan berlawan bangsa Melayu lawan bangsa Cina. Sebab dalam Islam ni, kita ni semua makhluk Tuhan. Kita semua makhluk Tuhan. Dan kita nak benda yang baik. Orang Cina pun kita hormat sebab makhluk Tuhan. Kepercayaan dia kita tak boleh kacau. Sebab tu kita di Kelantan, macam Buddha. Orang Buddha tu ada 3 tokoh yang besar. Yang baring, yang duduk, yang berdiri. Yang baring tu yang paling panjang di Asia. Yang berdiri tu paling tinggi di Malaysia. Kami tak ganggu. Sampai hari ni pun. Kami tak pernah usik apa semua. Dan untuk masyarakat Buddha, Buddha di Tumpak apa, kita allocate tanah reserve untuk masyarakat dia. Kita tak nak bagi orang kacau. Sebab dia orang minta dengan kerajaan, sebab ada orang pergi terokor tanah tu nak minta milik. Jadi kami buat dasar tak bagi milik kepada siapa. Ini reserve untuk masyarakat Siam. Untuk aktiviti budaya dia dan agama dia. Jadi kita sampai peringkat tu kita jaga. PAS mungkin kena anjurkan lawatan ataupun tour dari bawah Klang Valley punya masyarakat Cina pergi melawat 2 hari 1 malam kan 3 hari. Saya pernah beritahu Dr. Halimah kalau boleh arrange lah lawatan panggil orang Cina-Cina yang tak pernah pergi tu bawa pergi. Kita boleh sponsor makan sekali 2 kali tu kita boleh sponsor lah. Pergi melancong tokong
Buddha yang diri duduk dan Di kawasan saya tu ada perkampungan Cina. Kampung Cina. Panco. Panco. Ada kampung Cina sampai hari ni pun. Orang Cina situ guna nama Melayu, pakai kain pelekat, makan budu. Dan saya berkawan dengan dia sampai hari ni. Dan ada rumah Cina tu sudah usia 100 tahun lebih. Kita preserve sampai hari ni. Cina tu. Jadi kalau pergi tengok semua ni kita akan nampak. Okey, terima kasih banyak-banyak atas penjelasan dan story yang dibawa oleh Dato' Nick Amah yang memang menarik. Terima kasih banyak-banyak dan saya juga ingin merakamkan terima kasih terhadap penaja dan sponsor kami RKMD Studio di mana wawancara ini berambil tempat. soyacincau.com menyokong wawancara ini dan GMBB di mana RKMD Studio bertempat. Terima kasih banyak-banyak. Selamat maju jaya. Saya ucap terima kasih kerana diberi peluang untuk bersama-sama pada hari ini. 感谢大家收看第一期的敢敢问一党答，同时呢，也要感谢我们的赞助商。那么这一期的赞助商呢，有3个，第一呢就是 RKMD Studio， 就是访问的地点，还有 soyacincau.com 赞助这个访问，以及 GMBB 就是 RKMD Studio 的所在地。谢谢大家的收看和收听，我们下期再见。